أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى صاحب الكتاب والمؤمنين والبلاد والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم اجعلنا نفس المطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد. Sahabul fadilah, tuan imam, ketua masjid, ahli jadan puasa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala dapat kita bertemu dan berhimpun walaupun dalam keadaan suasana yang agak membimbangkan dan meresahkan dengan peningkatan penularan wabak COVID-19. Rata-rata hampir setiap negeri ada jangkitan COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan Allah taala sentiasa menyedarkan hati kita dengan musibah yang sedang melanda begini. Dan kita meneruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi bi barakatihi fid darain amin. Masih lagi kita baca pada bab adab masuk ke tandas. Adab masuk ke dalam tandas. Kita berhenti tu hari pada dan hendaklah engkau duduk ketika mana qada hajat, waktu kita nak buang air kecil ataupun air besar itu, dengan memberatkan sebelah kaki yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika mana darurah. Jadi cara lagu mana kita nak buang air? Jadi tapak kaki sebelah, dia suruh berat belah mana? Belah kiri. Jadi belah kiri tu kita menapak rapat. Tapak kiri tu kita pijak rapat ke lantai. Tapak kaki kanan kita tu kita jungkit sikit. Jadi keadaan kita masa kita buang air tu dia sengit. Sengit sebelah kiri. Ada satu orang profesor pengkaji lah. Dia cuba buat sedikit penelitian berkenaan dengan cara duduk buang air yang diterapkan di dalam Islam. Ada sebahagian kata Nabi SAW ajak buang air lagu tu. Jadi duduk dalam keadaan berat sebelah kiri. Hingga akhirnya dia buat penelitian, dia merasakan satu kebesaran ataupun satu keajaiban lah tentang agama Islam. Ada satu panduan dalam agama sampai nak buang air pun ada cara. Islam sampai sebegitu rupa. Islam dia bagi kepada kita SOP dalam setiap genap kehidupan kita. Sampai nak buang air pun ada cara. Jadi di antara kelebihan dia tuan-tuan, dalam kitab sebut, kalau kita ada masalah sembelit, kita berak tak puas, kita buang air besar tak puas, ataupun kita kencing tak lawah, dengan cara kita buang air lagu tu beratkan sebelah kiri, insya-Allah perkara tersebut dapat kita atasi. Try buat tengok. Mungkin peringkat awal tuan-tuan kita lenguh sikit pasal tak biasa. Dan satu lagi sebagai ingatan, jangan tuan-tuan try aksi ni di atas jamban duduk. Tahu? Jamban duduk jangan tuan-tuan. Saat ni jadi aksi ngeri pula. Kan? Pasal hak tu untuk duduk, bukan kita pi canggung. Kalau tuan-tuan nak amalkan apa dia sunnah cara buang air ni, carilah tandas canggung. Kalau duduk tu jangan pi buat lagu tu lah. Allah Rabbi, bimbang. Mangkuk tadi tu dia tak boleh nak tampung berat badan kita.
Jadi kalau biasanya lah kita rata-rata ni duduk di kampung ni biasa canggung lah no. Biasa canggung. Cuma hak jenis rumah yang terhad, macam rumah taman ni banyak diperbuat tandas duduk. Senang bilik air boleh gabung dengan jamban sekali kan. Jadi kalau ada lagu ni jangan kita praktik lah. Jadi canggung ada yang kata yang belah kiri kan kita sengit pegang perut, tangan belah kanan ada kata pegang kepala no, tapi dalam kitab ni sebut berat belah kiri saja. Jadi tangan tadi ni yang ulama kata pegang perut, pegang kepala tu nak bagi seimbang no. Jadi kaedah ni juga tuan-tuan kalau nak buat, kalau boleh kena loneh habis lah kan. Kalau buat separuh takut dia tak dapat dia punya hasil yang maksimum kan. Lagu tu lah. Jadi orang jenis pakai kain belikat senang lah. Jenis pakai seluar dia kena loneh habis, baru dia boleh buat bukaan yang ni lah sesuai dengan tubuh dia. Setiap kita tubuh lain-lain sih kan, seluar pun lain-lain sih. Jadi bukaan kita pun berbeza. Jelas aku maklum no. Jadi kalau hak jenis ada masalah perempuan ayam dalam kitab sebut, insya-Allah dia akan bagi kepada kita satu kata apa rawatan. Jadi kalau dalam perut kita tu dia ada sekaki, dia boleh keluar sekaki no, pasal kita duduk. Tu dia sampai bahasa lagu tu no. Kira senapah bagi tu keluar sedah tu ya. Jadi pasal bila kita duduk lagu tu dia bersesuaian dengan kedudukan usus kita di dalam perut. Kalau kita buang air dalam keadaan duduk tu kan, dia rasa perit sikit, nak basuh pun payah kan. Tapi kalau duduk dalam canggung tu, kita duduk dalam keadaan ni, kalau betul-betul ya tak ada masalah, memang mudah. InsyaAllah. Jadi peringkat awal kalau tak biasa memang rasa lenguh sikit. Tapi kalau dah nak biasa tuan-tuan, tak ada masalah. Dia ni orang kata apa, tubuh badan kita ni memang dia tertumpu belah kaki kiri no? Belah kanan tu dia jungkit sikit. Jelas lah tu. Jadi tangan kalau nak timbang, satu pegang kat perut, satu pegang kat kepala. Belah tangan kiri pegang perut, tangan kanan pegang kepala. Dan sebagai satu lagi ingatan dalam apa, sebagai tambahan lah dalam kitab tersebut, dalam bilik ayam kita dilarang untuk ludah. Pergi ludah dalam mangkuk tandas ke, meludah dalam tandas lagi orang tempat tu kotor. Jadi kita tambah duk mengaji semayang ni, duk sebut nama Allah 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 ni, ayat liang kita ni dia lain sikit, special. Ayat liang kita ni special pasal kita duk beramai. Kita duk berzikir, kita duk baca Quran. Jadi jangan kita pergi ludah pada ayat liang hak rajin ucap benda-benda elok ni di tempat yang kotor. Dia punya kesan dia tu, kata guru, mulut kita ni nanti besok jadi berbau, jadi busuk. Gigi tak berlubang pun, perut tak kosong pun, tak puasa pun, tapi mulut berbusuk. Mungkin kemungkinan sebab suka meludah di dalam bilik air, dalam tu, di dalam jamban lah. Bilik air tempat mandi, ada beza tu, bilik mandi dengan jamban. Jamban tempat kita buang air no. Bilik mandi tak apa, pasal memang air mandi saja. Sebab air mandi saja. Sebab tu kalau tutup wali ni depa nak meludah ni cukup cermat lah. Pasal depa duk sebut nama Allah 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 kan. Jadi depa tengok tempat elok nak meludah pun. Bilik air jangan sekali. Kemudian yang kedua, ludah dalam bilik air. Jangan duk makan tau. Makan dalam bilik air, makan singgam, pupa kan. Tapi dulu zaman apa dia jenis jamban tung kan. Dulu pakai kong, dulu tung kan. Tak rasa tuan-tuan dan zaman tu. Ni saya tengok cerita pengalaman orang lama. Jadi zaman buang air pakai tandas tung tu, bila kita buang kat situ juga najis kita ada. Jadi nak tahan lama sampai kita buang air, lepas cuculah rokok sebatang lepas kata. Jadi tak bau sangat kuat bau najis tu. Jadi bau tembakau Jawa ke, tembakau cap ikan ke apa ke. Jadi boleh tahan lama lah sikit duduk dalam bilik air. Jadi cerita dia dalam bilik air jangan makan. Tak kira lah makan apa pun, kalau boleh cuci mulut bagi elok. Sak rokok siapa pula dah dalam tu. Sak rokok cerita dia lagu ni. Saat ni jadi lama. Kan? Najis dah selesai dah. Tengok ada separuh lagi. Mendengung lah tu. Bila lama dalam tanah tu, dia dah kira kita dah
menjalinkan satu hubungan dengan penghuni dalam tu lah. Kan? Tambah pula asap rokok tu makanan jin. Elok. Kan? Jadi kalau nak ikutkan tak elok lah kita duduk berembuih dalam tu. Kalau boleh masuk tempat najis tu cepat-cepat. Kita kotor-kotor hajat, terus keluar. Jangan nak tiru macam orang tak ada agama kan. Baca surat habaq dalam dia ayat. Baca surat habaq. Duduk baca surat habaq. Na'udzubillah misalnya. No? Nampak macam cerdik tapi bahasa kasar ni bodoh lah. Duduk dalam tempat kotor lah lama. No. Tak boleh menudah, tak boleh makan. Lepas tu dia tak boleh sembang. Ni benda-benda yang kadang-kadang orang nampak kecil. Sambil duk kencing sembang pula weh. Lama tak jumpa juga. Jumpa kat Rendah. Sembang pula dah. Hak kawan ni duk teran hak dia ni duk kencing. Sembang pumpiang. Betul orang. Tak boleh hukum dia. Pasal apa? Mudarat juga. Pasal kita duk tengah buang najis. Betul kita bercakap. Dia boleh merosakkan kita punya sensor. Sensor kita punya deria buang ayak tu. Besok silap-silap boleh jadi luih. Kan? Kita duk terang nak bercakap. Nampak? Satu benda orang kata apa, dua perkara dalam satu masa. Hak ni tak boleh. Kan duk bercakap kan kita terang kat terang suara. Hak bawah pun duk terang juga. Kan rosak. Kan? Jadi dia boleh merosakkan usus kita juga. Jadi tak lawah. Besok main berusia masuk na'udzubillah lah kan, contoh lah kan. Jalan-jalan rasa tadi penuh meluruh gitu kan. Tak boleh nak kemut. Dia punya orang kata apa, kemutan kita tu jadi kurang. Deria kemutan kita tu jadi longgar. Pasal sambil duk teran buang, teran cakap. Atas bawah. Jadi masalah. Itulah di antara perkara yang kita nampak kecil tapi ramai orang buat. Jangan makan belah ayak, jangan meludah, jangan bercakap. Dia pun tiga mana tadi selok. Okey. Dan jangan engkau kencing dalam keadaan berdiri. Kencing berdiri ni kalau tak ada pasal jangan. Tapi kalau sakit tak apa. Pasal Nabi SAW pun ada ketikanya Nabi SAW pernah dalam ni lah, dalam syarah kitab beliau tu pernah, bukan Nabi selalu noh. Pernah di sini bukan selalu. Kena ingat. Kerana Nabi pernah kencing di tempat pembuangan sampah, kata sebagian ulama. Ada kata tempat tu banyak najis. Ada yang kata Nabi SAW berubat oleh kerana sakit kan. Jadi dia kena ubah cara kencing. Tapi bukan selalu untuk merawat sahaja. Tapi kita tak boleh jadikan kebiasaan kan. Jenis kencing mata ni tak boleh. Ni pun jenis rosak juga ni. Dia rosak. Dia bagi lemah kita punya pundi kencing kata sebagian orang. No? Jadi jangan ajak kencing berdiri kecuali ketika darurah. Sini Syekh dah tulis dah. Imam Ghazali sebut dah. Dan himpunkanlah di dalam istinja. Kita nak cuci najis kita tadi tu antara menggunakan batu. Zaman dulu pakai batu. Tapi lah ni boleh digantikan dengan kertas tisu yang kesat. Tak pakai batu pun benda-benda yang kesat. Cuma jangan kita istinja kalau tak mau pakai air ni, jangan pakai tulang. Tengok tulang korban banyak kan, bulat-bulat elok jangan tuan-tuan. Pasal Nabi SAW larang tulang dengan kotoran binatang. Tek lembu ada kerah dah tu kan. Kan tek lembu, tek kambing, tek kambing lagi syok bulat-bulat tu kan. Tak boleh. Tak boleh. Kita cuci najis dengan najis. Ataupun kita cuci najis kita dengan makanan jin. Tulang tu makanan jin. Nabi SAW sebutlah hadis, makanan saudara-saudara kita. Jadi jin Islam dia makan tulang. Jin kafir dia makan asap. Tu beza dia. Asap yang busuk lah. Asap yang wangi malaikat mai. Tu dah beza tu. Jadi tuan-tuan pun kata lah, kalau aku tu boleh hisap tu lah nama apa tu. Stick, nano stick tu boleh wangi. Sudah pergi ke situ pula dah. Jenah saya. Tapi asap wangi di sini macam tu lah. Asap apa dia ada produk bakar tu, bukhur tu. Setanggi kemenyan. Hak tu bau wangi malaikat mai. Hanya hak jenis busuk ni, asap busuk. Hak tu makanan jin. Boleh diganti dengan kertas tisu yang kesat. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, mereka memang cuci pakai tisu. No. Pasal memang mereka punya suasana mereka di sana lagu tu.
Kita di sini pakai ayak, pasal ayak banyak. Di bawah sana banyak padang pasir. Jadi kalau kita pergi bilik ayak belah harap lah kan, pengalaman menjadi Mesir ni baru, kita kena spare tisu dengan mineral water. Kan lepas kita kesat tu, kita biasa kat guna ayak, kena juga curah sikit baru kita rasa bersih kan. Kita tak biasa ceruk ayak. Lagu tu lah. Dan air. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, sama ada kita guna benda yang kesat ataupun air, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air kerana itu lebih afdal. Nampak? Imam Ghazali kata, kalau ada pilihan kat kita tisu dengan air, Imam Ghazali kata yang lebih utama ataupun yang lebih baik pakailah air. Lagu tu noh. Jadi macam kita ni baguslah pakai air. Tapi ayak jangan dah melampau banyak sangat. Basuh kencing saja ambil 2 timba. Perau kat ni rasa tak bersih pula. Perau pula. Lagu tu. Dia tu lorat lah. No, kita kena ajak pergi berdehem betul-betul. Cuy sikit lah. Nabi SAW penggunaan ayak ni cukup minimum. Nabi SAW. Allah, saya pun tak boleh nak beramal ni. Nabi SAW ambil wuduk secupuk ayak dia. Wuduk dia. Mandi hadas besar setimba ayak dia. Cukup minimum. Apa dia penggunaan air oleh Nabi SAW. Kita hari ni tak tahulah dah pakai pancuk tu kan. Benda ni orang-orang sufi, orang yang dekat ataupun orang yang sentiasa membaca perjalanan hidup Nabi SAW, dia kata aku semayang ni pun tak sempurna lagi, tak ikut Nabi betul. Pasal apa? Pasal ambil semayang pakai kepala paip. Dia kata Nabi ambil semayang secupak saja. Lagu tu. Jadi kata-kata guru ni tuan-tuan memberi bekah kepada saya. Betul aku pun duk beramal, duk semayang apa tahu tu dia semayang berau kan. Jadi saya kongsi dengan tuan-tuan perkara ni supaya kita timbang-timbang lah. Ada satu orang ulama, nama dia Syekh apa nama dia di Pakistan tu. Kalau tak silap India ke Pakistan. Kalau tak silap nama dia Syekh Maulana Tariq Jamil ke apa nama dia. Maulana ni tuan-tuan, kalau geng-geng tabligh kan India Pakistan tu, depa ambil wuduk. Jadi satu kebiasaan depa pakai cota. Dia panggil cota kan. Bukan cota pukul orang tu. Dia macam kendi pula dah. Kendi coklat kan. Kendi tu dia macam cerek. Tapi dia ada memegang situ, lepas tu dia ada gitu. Jadi depa ambil semayang dalam tu. Jadi apa dia Maulana kalau tak Tariq Jamil ni, kata guru saya, dia dah ambil semayang memang dah jadi amalan dia lama dah. Tapi dia nak abang apa? Berkat dia tidak membazir air tadi tu, Allah Ta'ala cukupkan rezeki dia. Negara mana ada tak pernah sampai, semua dia pernah sampai. Sedangkan dia tak kerja besar pun. Cuma dia nak abang kata, kerana aku tidak membazir ataupun tidak mensia-siakan air di waktu aku ambil wuduk saja amalannya. Dia abang, dia kongsikan anak murid dia. Anak murid tu guru saya lah. Sampai Allah Ta'ala izinkan dia boleh pergi merantau seluruh negara-negara, apa nama negara atas dunia ni dia pernah sampai lah untuk dakwah. Barakah rezeki dia tu kerana dia tidak membazir. Tu saya nak kongsi. Saya sendiri pun tak boleh nak beramal. Ada hari kuat boleh buat, ada hari main kalut buka deras juga. Kan? Main hari kita tenang boleh lah buka seluruhan cik. Tenang. Main hari kalut nak cepat, masa tu lupa ke Tuhan lah, minta Allah ampun lah. Jadi benda ni kita nak muhasabah. Pasal apa cerita kat situ? Kerana penggunaan air lebih afdal, lebih utama. Jadi dah guna air, saya abang sekali, gunalah air patut padan sahaja, jangan melampau-lampau. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, tapi kalau dah kita nak pakai batu, maka Syekh kata carilah 3 biji batu. Adapun dalam kitab lain sebut cari dalam bilangan ganjil. Walaupun kita celek batu pertama, yang kedua tu dah bersih dah, bagi juga cukup 3 batu. Bagi bilangan itu ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, lagi tu lah bilangan ganjil. Dia orang bagi 9 tak celak kata tuan. Sakan tumbuh ni. Rasa 5 kali tu sakan lah. Biasanya 3 kali ke 5 kali sakan. Sampai 9 kali ni tak tahu. Kemudian kena cari batu yang berbucu. Dia kan dia tarik gitu kan. Tu bucu lain pula tarik gitu. Gitu. Jangan bagi kena tangannya. Yang dapat menyerapkan, mencuci dan mengeringkan. Boleh serap. Ada batu jenis serap kan. Macam batu apa?
Hak batu dia buat tar warna putih tu dia serap tu kan. Dia menjerap banyak. Ada batu jenis serap banyak. Dia boleh serap. Maksudnya dia boleh cuci. Kemudian dia boleh pindahkan najis tu. Lagu tu lah daripada kulit kita. Dia pakai batu ni jangan sampai daripada situ pindah pergi sampai ke paha pula. Tu tak cermat lah tu. Kena cermat. Benda ni memang betul-betul kena cermat. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis sekira-kiranya tidak menyebabkan najis itu merebak. Tu nampak kata Al-Ghazali. Jangan sampai najis itu dia jadi tersebar ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Orang perempuan payahlah. Nak ni istinja guna batu ni susah orang perempuan. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka kata Imam Ghazali, hendaklah engkau sempurnakan istinja pun dengan 5 biji. Nampak? Bilangan dia ganjil. 5 biji batu atau 7 biji sehingga jadi suci, bersih tempat najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Sunat ganjil. Dan menyucikan tempat najis itu hukumnya wajib. Mana nak tahu? Pokok tuan-tuan pergi tengok kat situ ada 4 biji batu saja. Contohlah kan. 2 biji batu 2 biji batu je ada. Kan tak ganjil tu. Contohlah. Jadi pelan-pelan lah kita pakai. Nampak macam mana? Tapi yang penting najis tu kena bersih. Yang wajib sekali najis tu mesti dibersihkan. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan tu elok, tak cacat, tak lumpuh, tak kudung, kena basuh dengan tangan kiri. Ni larangan kok. Jangan dibasuh dengan tangan kanan. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ni keluar tandas dah baru baca nah. Jangan baca lepas dalam tandas tu. Wa hassin farji minal fawahish. Maksudnya, ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan seperti zina. Ni ada doa belakang. Siapa nak tambah lagi amalan boleh. Ni doa. Setiap hari dia berapa kali kencing dia baca doa ni, Allah pelihara dia. Takhir qalbi minan nifaq. Bila tubuh badan dah bersih, janganlah bagi rosaknya hati kita ni dengan nifaq. Saat beriman, saat tidak, saat beriman, saat tidak kan. Lagu tu. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding. Tu dia. Menggosok tanganmu atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian engkau basuh akan tanganmu itu. Ini antara pengalaman lah. Guru saya yang pernah mengaji di India, Pakistan. Di antara salah satulah tugasan ataupun amalan mereka di samping menuntut ilmu di sana, mereka suka khidmat. Khidmat mereka mencuci tandas di sekolah, di masjid. Jadi dia nak abang kata tandas di India, Pakistan, ya Rabbi, dahsyat. Kalau nak banding dengan tandas di Malaysia, satu pasal dia tak guna air. Nombor 2, kita basuh pagi ni, petang ni kita masuk macam tak pernah basuh setahun. Inilah di antara amalan ni bah. Lepas depa istinja, depa calit dinding. Seorang pula suruh, 2 orang pula macam setahun tak basuh. Sekarang pagi tadi baru basuh. Tapi tak apalah, tu kita amalan-amalan nak menyuci hati dan nak mendidik supaya dapat sifat tawadhu. Habis dah. Takat tu lah. Habis lah. Ni cerita dia tu. Apa dia adab masuk bilik air, kemudian cara bersuci. Adab berwuduk, mengambil air sembahyang. Apabila engkau selesai daripada istinja, lepas kita bersuci daripada buang air kecil, hadas kecil ataupun hadas kecil dah. Apa ada air kecil ataupun air besar, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana bersiwak itu madharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitani. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersiwak, orang yang cuci mulut dia, tapi yang paling terbaik
cuci pakai tu lah, kayu arak tu ataupun kayu zaitun tu. Dipanggil kan, kita panggil bersugi tu. Di batang itu panggil kayu arak ataupun batang zaitun pun boleh. Boleh cuci pakai tu. Tapi pakai baru gigi pun tak apa, mulut kita bersih. Yang penting mulut kita bersih. Cuma kalau pakai batang kayu tu, kita dapat ekstrak daripada batang kayu sugi tu lah, batang sugi tu. Yang pertama kata Nabi SAW, matharatun lil fami. Bila kita bersiwak tadi ni, dia cuci mulut kita daripada bau-bauan yang tak elok, dan menyebabkan keredaan Allah Ta'ala. Bila mulut kita tak berbusuk, Tuhan pun redha. Jadi mulut kita nak sebut benda yang baik tu mudah. Wa maskhatatun lisyaitan, dan bencinya syaitan bila mulut kita bersih. Mulut busuk, syaitan suka. Pasal itu bila makan benda berbau, hukum dia makruh kan. Nak main rumah, cucuh dulu sebentar. Kalau nak sampai, tak tengok orang komat dah, tak ada nak kumur Allahu Akbar, kawan sebelah, dia baru lepas kena suria, baunya jelas. Main pula dah seorang lagi lambat, angkat takbir, Allah ni Johnnya jam kan. Pasal itu makruh, masih kuat bau. Hak orang hisap tu tak apalah, ni hak orang tak hisap, Allah dia lekat bau kan. Jadi nak bang kata bau busuk-busuk ni disukai, disenangi oleh syaitan. Bau yang wangi ni disukai oleh malaikat. Dan lagi antara kelebihan siwak itu, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Allah Rabbi. Ini semua ni galakkan supaya kita beramal. Kalau siapa boleh beramal ni hebat lah, dia bawa siwak mata. Cuma siwak guru saya kata, yang orang kata apa, yang mujarab tu jangan yang pendek-pendek dulu tu. Yang dia mau sejengkai, tu elok. Jadi kena panjang sikit lah. Kan kadang-kadang dia pada jual pendek-pendek. Pendek-pendek tu kurang. Dia bagusnya hak jengkai. Jengkai besar sikit. Lepas tu jangan terlampau lemah sampai kering. Ambil hak baru sikit, dia rasa getah kan. Kulit dia pun tak kering sangat. Ni Allah kering, kena gusi bercalak kan, mesti terlampau kering. Dia ada hak baru sikit tu kan, kita gigit-gigit tu kita rasa getah dah. Masa duk mengaji tahfiz dulu, ya Allah, ustaz suruh hafal Quran duk makan darah kayu sugi tu, sedap man, apa dia, masin. Sambil duk baca sehari ya sebatang tu, main dengan duk mengaji ni. Jadi tu di antara pengalaman lah saya cerita tentang tuan nak bersiwak ikut sunnah Nabi sallallahu. Cari batang siwak yang segar sikit. Lah ni kan depa steril kan. Ada tu baru sikit lah. Kalau dulu dia ikat dengan getah tu dia kalau lama setahun dia tak jual tak habis, kena kat kita, kerah, dia dah jadi terlampau kering lah, ekstrak dia tu dah kurang. Lepas tu cari yang sedengkai. Dan di antara lagi kelebihan siwak itu kata Nabi SAW, saya dah sebut dah tadi, maknanya sekali solat dengan bersiwak adalah lebih afdal, lebih baik daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Nak bang kata orang yang mulut bersih tadi ni, bila dia solat, dia punya kelebihan itu ataupun lebih baik solat dia tadi daripada 70 kali tanpa orang bersiwak, ataupun orang tidak menyucikan diri. Tak mencucikan diri lah, menyucikan mulut dia tadi tu. Jadi orang bersiwak ni tuan-tuan, di antara kelebihan lain, dia kuatkan ingatan. Kita kalau lemah ingatan, banyak bersiwak lah, dia kuatkan ingatan. Kemudian yang kedua, orang yang bersiwak ni juga Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada dia untuk dia panggil apa, bersiwak ni beri kemudahan kepada dia fasih bercakap, cakap fasih, jelas, terang, orang boleh faham. Tu makna tu, kuat ingatan, fasih sebutan. Tu baru tengok tu, pasal tu masa duk punya Quran tu, duk bakat makan siwak tu, nak bagi fasih baca Quran. Baru tengok. Jadi maklum kok baca Quran tu tak apa nak kena tu, siwak lah. Tapi kalau siwak gigi tak ada, kena buh gigi palsu kan. Pasal kita nak sebut makhraj huruf pun kan, kalau tak ada gigi dia
dia terlebih angin, kadang terkurang angin kan. Jadi buh gigi, lepas tu kita siwak. Okey. Tak ada masalah. Ni tak ada, kita siwak payahlah sikit. Nak fasih tu pasal kurang satu aksesori, komponen tu kan, gigi tu. Orang tak ada gigi tahulah macam mana cakap kan. Pasal bibir kita tu tak ada tempat lekat tu. Dia dalam tu. Bila dia cakap tak jelas. Ni tak buhi palsu, dia kau duk siwak, dia kata ustaz kata fasih, tak fasih pun kan. Pasal tu saya sebut dah. Maksudnya kalau gigi kita kurang tu, dia kurang kat situ lah. Bukan salah kat kayu sugi tu, salah pasal kita kurang satu aset dalam gigi tu, kat gigi tu. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka, yakni umat Nabi SAW, bersiwak pada setiap kali solat. Ni nak bang kata Nabi SAW, kalau boleh ni dia nak selaraskanlah penggunaan siwak ni, nak wajibkan kepada umat dia, tapi takut menjadi beban kepada kita. Ni duk fikir nak cari mana kayu siwak, pakat tak semayang lah ni. Kan Allah tinggal kayu siwak pula dah, tak semayang lah itu. Ni tara pakai SOP ni pun Jumaat sini penuh lah. Ramai pakai dia semayang Zuhur lagi betul. Pasal tak tahulah nak cakap. Kurang lah ni Jumaat. Dia kes dia pasal apa? Ada hak kecil hati lah, hak merajuk lah. Ada masjid tu rela je kau. Rela kata minta maaf pakcik dah penuh dah. Dua kali Jumaat kena lagu tu. Bye-bye tak pergi semayang Jumaat. Ada juga jenis lagu tu. Memang saya pun bisa kena. Tapi saya buat kerina habis semayang tak kubur kau kalau balik ni. Kan? Tak tahulah. Dah mai dah. Semayang tak kubur. Jangan habis semayang tu keluar ke pintu lain. Makcik rela tu punya minta maaf lah haji. Ni kali mai lah awal. Kan? Dia kata aku tu. Pasal dah penuh lah. Semayang tak kubur kau macam mana? Baik. Tu kalau tak berat kan siwak. Takut saat ni orang buat model tak mau sembahyang pasal tinggal kayu siwak lah. Kayu siwak tak ada di Malaysia lah. Jadi macam-macam. Jadi siapa yang orang kata apa berkemampuan, amalkanlah sunnah ni. Nabi SAW suka. Dan sabda Nabi SAW lagi, umirtu bis-siwak hatta khashitu an yuktaba alayya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW lagi, aku selalu diperintahkan bersiwak. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW selalu untuk cuci gigi, cuci mulut dia, sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Ni nak bang kata Allah Ta'ala setiap kali Nabi SAW apa dia maksudnya nak bermunajat, Allah Ta'ala bagi perintah khusus kepada Nabi SAW supaya bersiwak dulu. Jadi Nabi SAW pun jadi bimbang, takut siwak tadi tu diwajibkan atas Nabi SAW. Bila wajib atas Nabi, wajib juga atas kita. Jadi Nabi Suhati takut kita tak boleh buat. Kan? Di antara sunnah. Jadi nak bang kata kalau kita boleh bersiwak sekali, baguslah. Memang bagus. Allah Ta'ala suka sungguh. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa. Ni nak ambil uduk ni. Duduk menghadap kiblat, ambil uduk, bagus menghadap kiblat. Tapi kalau tak menghadap kiblat boleh. Sah juga kita tidak. Cuma kita nak apa dia, nak advance sikit lah, nak lebih sikit. Kita punya kesan ambil uduk tu menghadap kiblat. Ambil uduk dalam keadaan menghadap kiblat. Sini ada kolah. Kolah kan hak bucu belah ni. Besok bakat berebut pula nak duduk belah ni. Kan jenah bakat pergi lebar pula ni. Pasal apa? Orang Teluk Ipis semua ambil sembahyang menghadap kiblat. Ni jenah siapa ajak? Ustaz Mukli ajak lah kita. Kalau tak menghadap kiblat tak sah, pergi. Maksudnya hak ni siapa nak lebih, maklum tu. Kat rumah kita ijah lah. Kalau kepala pek belah ni kita ijah menghadap kiblat belah ni. Badan boleh ubah. Jangan pergi pecah dinding tu buat kepala pek menghadap kiblat pula. Badan kita tu menghadap kiblat. Kan? Dah ni contoh saja saya bagi. Contoh. Jadi kita badan kita tu menghadap ke kiblat. Jadi kalau kolah belah ni tak ada masalah. Yang kita ambil contoh ke apa tu menghadap kiblat boleh juga.
Kalau kan jenis spray lah, ambil wuduk spray kan. Lagi senang kan. Ayak tak pakai banyak pun, sebotol ni cukup lah. Spray kat tangan tau. Menghadap kiblat, relax kan kat atas kubur. Mana ni pergi Jadi menghadap kiblat ambil wuduk sedikit tinggi supaya tidak terkena percikan air. Ni saya kongsi dengan tuan-tuan lah cerita tu. Kongsi saja. Sebagian ulama sufi tuan-tuan, mereka nak ambil semayang kadang-kadang lepas mandi tu mereka ambil semayang tu. Lepas dia mereka nak bilah. Sebab dia mereka ambil semayang lepas mandi. Maksudnya mereka pakai kain basah tu, mereka ambil semayang masa tu. Bila lepas selesai ambil semayang, mereka bilah pula badan mereka sekali lagi. Tu maksud saya tu. Sebab apa? Sebab air basuhan wuduk kita yang pertama tu, ayak yang turun tu turun sekali dengan dosa-dosa kita, tapi kita tak nampak lah. Jadi ayak tu kalau merecik, mereka bimbang kalau pakai jubah semayang, baju nak semayang tu takut terkena baju. Masa tu mereka lepas mandi, mereka ambil semayang elok terus. Jadi nak jaga ayak basuhan wuduk pertama tadi tu takut merecik kena baju. Ni saya dengar pada guru saya lah. Dia kata ambil semayang hak awal tu bagi cermat. Dan pasal ayak basuhan kita hak awal tu dosa kita jatuh. Kalau Tuhan buka pandangan kita ni macam ayak acak punya kotor. Jadi takut ayak tadi tu terpercik. Kalau kita mengaji ilmu fiqh dia panggil ayak mustakmal tu. Tapi yang ni kita lebih sikit lah kan. Tapi yang ni tak syirik pun kan. Ni orang kata apa, tak maklumat tambahan saja. Tapi kalau kena pun tak ada masalah. So nak buat orang-orang sufi, orang teliti dalam bab pakaian kebersihan Allah Ta'ala ni sampai terpaksa tu. Ayak basuhan wuduk yang pertama tu mereka cukup seriau. Yang kedua yang ketiga tak apa dah. Yang pertama tu pasal dosa kita tu keluar pada waktu tu. Jadi kadang-kadang mereka selak sampai ke lutut ni. Bukan nampak lutut, selak sampai lutut. Bagi jelas tu. Saat ni tuan-tuan kata tu dia ambil semayang lelak sampai kepala lutut. Mana? Selak sampai ke lutut. Takut merecik ayak tu. Jadi dia ambil ayak semayang tu memang tu dia cermat. Pasal tu dalam ni dia kata tempat yang tinggi dalam ni. Takut ayak basuhan wuduk kita tu merecik. Jadi kita nak selamat kan. Mungkin kita terlupa apa. Kita selak sikit baju semayang kita tadi tu. Hak ni sinti bagi elok kan. Ayak basuhan tu jangan tu, pasal tu kita jangan cerok banyak, kita sapu. Kita suka cerok ambil ayak bau puas rasa kan. Kita yang rasa puas. Jadi kita ambil semayang kan dia sapu, ambil sikit kan, sapu. Bagi cermat ni memang cik. Main kedua tu relax. Lagu tu lah menyapu. Macam tu muka pun kita sapu. Ni macam iklan apa, follow me punya kan. Kan iklan cuci muka kan. Kita pun ambil semayang kat kolam masjid, teluk ipin bagi masuk dah insya. So insya kan. Berhenti dekat situ. Iklan follow me. Jadi nak abang kata ambil wuduk tu tempat yang tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.